Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awana ta'alluma wa ta'lima, tadhakkura wa tadhkira, wal naf'a wal intifa', wal ifadata wal istifadata, wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ad-dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala dapat bersama-sama kita pada tengah hari yang berbahagia ini menyambung muzakarah diskusi kitab At-Taqdirat As-Sadidah karangan Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Jadi kita masih dalam perbahasan Al-Hajj wal-Umrah. Kita dah masuk tentang rukun-rukun haji. Kita dah selesaikan rukun haji yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ialah al-ihram, yang kedua ialah al-wuquf di Arafah, yang ketiga ialah tawaf. Tawaf juga telah kita baca, cumanya kita berhenti baru ni pada sunanu at-tawaf, sunat-sunat yang sewajarnya kita laksanakan ketika mana kita tawaf. Sunat ialah perkara yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal kita rugilah, walaupun tak berdosa tapi rugi. Jadi sunanut tawaf disebut dalam kitab ni, yang pertama ialah al-mashyu fihi hafiyan wa taqsirul khuta, berjalan kaki ketika mana tawaf tersebut dalam keadaan tidak berselipar, wa taqsirul khuta, dan berjalan tu pula langkahan kita tu jangan terlalu luas. Taqsir ni maknanya jalan kita punya langkahan tu pendek, langkahan tu jangan buka luas. Tak. Itu yang pertama. Yang kedua ar-ramalu wa huwa al-isra'u fil mashi ma'a hazil katifaini wa taqarubil khuta bila adwin wala wasbin, wa yakunu fil ashwati thalathati al-awwali faqat min at-tawaf idza kana ba'dahu sa'yun. Jadi yang kedua ialah ar-ramal. Apa dia ar-ramal? Ar-ramal ialah berjalan laju. Dalam masa yang sama kita gerakkan kita punya bahu ni, berjalan laju dan kita gerakkan kita punya bahu. Dalam masa yang sama juga kita punya langkahan tu jangan buka luas. Wa taqarubil khuta, makna kita punya langkahan tu kecil dan tak perlu melompatlah. Okey, bila kita sunat ar-ramal, berjalan, kita panggil berlari-lari anak lah bahasa kita, fil ashwati thalathatil awwal, pada pusingan yang pertama, kedua dan yang ketiga daripada tawaf. Itu pun kalau selepas itu ada sa'i. Maknanya selepas daripada tawaf kita nak sa'i, maka ketika tawaf 3 pusingan yang pertama kita disunatkan ar-ramlu. Apa dia ar-ramlu? Berlari-lari anak. Kadang-kadang kita gagahkan kita punya ni, buat gerak sikit. Saya nak gitu tu. Faham tak? Nah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah al-ittiba'. Al-ittiba' wa huwa ja'al wasati rida'ih tahta al-mankib al-ayman inda al-ibt wa tarafaihi fawqa al-mankib al-aysar wa yusannu fi at-tawaf alladhi yutlabu fihi ar-ramlu. Yang ketiga sunat kita attiba'. Attiba', al-ittiba' ialah kita jadikan pertengahan ridak kita di bawah ketiak belah kanan. Kan kita pakai ridak kat atas kan, kain kat atas tu lah kita namakan ridak. Jadi tengah ridak tu kita letak di bawah ketiak belah kanan. Lepas tu hujung ridak kita letak belah ni, belah atas. Belah atas bahagian bahagian kita punya mangkib, bahu. Maknanya apa? Al-ittiba' ni kita buka bahagian kanan bahu kita ni. Kita buka bahagian kanan bahu kita ni. Maknanya kita tak tutup dengan ar-ridak. Faham tak? Belah ni tertutup, belah kanan terbuka.
Dan disunatkan al-ittiba' ini pada mana-mana tawaf yang disunatkan padanya ar-ramlu. Apa tawaf yang disunatkan padanya ar-ramlu? Iaitu pusingan pertama, kedua dan ketiga. Jadi ittiba' juga disunatkan pada pusingan pertama, kedua dan ketiga tawaf. Nah, yang keempat, al-qurbu minal baiti in amkana ar-ramlu wa illa fayub'id. Dekat dengan Baitullahil Haram. Sedaya upaya kita cuba dekat dengan Baitullahil Haram, itu yang sunat lah. Itu pun kalau kita dekat dengan Baitullahil Haram itu dengan Kaabah itu menyebabkan kita boleh buat ar-ramal, berlari-lari anak tadi pada 3 pusingan pertama. Kalau kita dekat dengan Kaabah menyebabkan kita terlupa ar-ramal, tak boleh nak ramal sebab padat sangat. Maka ketika itu kita duduk agak jauh. Yang penting kita boleh buat ar-ramlu. Faham tu? Jadi dekat dengan Kaabah disunatkan ketika mana kita tawaf kalau kita mampu buat ar-ramlu, berlari-lari anak. Kalau tidak, maka tidak disunatkan kita dekat, malah kita menjauh sedikit supaya kita boleh buat ar-ramlu. Yang kelima, as-sakinatu wal waqar wa adamul kalam. As-sakinah ni tenang, wal waqar wa adamul kalam, mana tidak bercakap benda-benda yang tidak sepatutnya lah. Jadi ketika tawaf tu tenang, tak payah nak berlari. Susah juga kalau berlari pun tak. Tapi tidak dituntut. Faham tu? Dan tak perlu bercakap perkara-perkara yang tidak ada kaitan, malah baca zikir yang warid daripada Nabi ketika mana Nabi tawaf. Yang keenam, raf'ul yadaini inda du'a. Ketika mana berdoa kita angkat tangan. Mana ketika tawaf tu kalau kita nak berdoa kita sunat angkat tangan. Boleh? Yang ketujuh, al-muwalah, berturut-turut antara pusingan tawaf. Maknanya selepas pusingan pertama terus kita buat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai yang ketujuh. Sunat kita bermualah, berturut-turut. Dengan makna kalau tak mualah pun sah. Lepas pusingan pertama kita letih, kita pun menyandar di tiang dinding Baitullahil Haram, dinding masjid, kita pun minum air Zam-Zam. Lepas tu sambung yang kedua. Lepas yang kedua tu rasa nak pergi tandas pula, pergi tandas dulu, ambil semayang apa semua. Lepas tu sambung yang ketiga, tidak ada masalah. Tak, al-mualah hanya sunat. Kenapa dik? Yang ke-8, qiraatul azkaril waridati fihi ma'a huduril qalb. Membaca zikir-zikir yang warid daripada Nabi dalam tawaf. Baca tu pula dalam keadaan hati kita hadir dengan akan makna yang kita baca tu. Faham tu? Dan membaca zikir dalam tawaf lebih didahulukan daripada membaca Quran. Jadi kalau ditanya ketika tawaf apa yang lebih afdal kita buat, baca Quran ataupun baca zikir? Kita sebut baca zikir yang warid daripada baginda Nabi. Yang ke-9, istislamul hajar wa taqbiluh wa wad'u jabhatihi alaihi wa taqbilu yadihi ba'dah. Istislamul hajar, sentuh hajarul aswad. Ni kalau mampulah. Tak, jangan sampai mudarat diri. Punya nak pergi sentuh, cium hajarul aswad tu, akhir sekali kena pijak, mati kat situ juga. Jadi sunat kita sentuh hajarul aswad kalau kita mampu, kalau tidak datangkan mudarat pada diri kita, sentuh. Lepas tu cium hajarul aswad tu sunat. Cium tu pula jangan buat keluar bunyi. Gitu, tak perlulah buat keluar bunyi lagu tu. Cium sekadar cium tanpa keluarkan bunyi. Kemudian sunat juga kita letak dahi kita di atas hajarul aswad. Lepas tu akhir sekali kita cium kita punya tangan. Tangan yang kita letak pada hajarul aswad tadi kita cium. Faham tu? Jadi sunat kita letak tangan kita pada hajarul aswad, lepas tu kita cium dengan mulut hajarul aswad tersebut, letak dahi kita di atas hajarul aswad, kemudian kita cium tangan kita yang telah kita sentuh hajarul aswad. Okey, kalau zahmah ni maknanya sibuk, tak ramai orang, padat, nak pergi depan, nak pergi dekat dengan hajarul aswad tu tak lepas lah. Maka sunat kita buat apa? Kita buat isyarat. Bila kita lalu pada hajarul aswad tu, kita buat isyarat menyentuh. Lepas tu kita pun cium tangan kita. Jadi kita tak sentuh pun hajarul aswad tu, tapi sunat hajarul aswad di ujung tu kita pun melambai, angkat tangan lagu tu, istislam dengan cara apa? Dengan cara isyarat lah. Lepas tu kita pun cium kita punya tangan.
Kemudian disebut juga wala yastaslimuhu idza kana mutayyiban. Kalau Hajarul Aswad tu ada minyak wangi, maka tidak disunatkan kita cium. Sebab ketika mana kita muhrim berihram haji, kita haram meletakkan sebarang minyak wangi pada tubuh badan kita. Yang ke-10 istislamu ar-ruknil yamani wa taqbilu yadihi ba'dah. Menyentuh, sunat kita istislam, menyentuh rukun yamani dan cium tangan kita selepas mana kita sentuh rukun yamani tersebut. Itu sunat yang ke-10. Okey, yang ke-11 rakaat at-tawaf ma'al jahri fiha khalf al-maqam fa in lam yumkinhu fa fil hijri fa in lam yumkinhu fa fil masjidi wa la yakhruju waqtu rak'atain madal hayah. Sunat yang ke-11 yang dituntut kita laksanakan ketika mana kita tawaf ialah kita sembahyang 2 rakaat selepas daripada tawaf. Dan kita baca tu pula baca dalam keadaan kuat. Jadi lepas tawaf sembahyang 2 rakaat. Dalam bacaan tu kita baca kuat. Tapi janganlah kuat sampai satu Masjidil Haram dengar. Kuat tu sekadar orang dekat-dekat kita tu dengar. Itu al-jahr yang dimasukkan kat sini. Boleh? Nak sembahyang kat mana? Sunatnya khalfal maqam. Jadi sunat atas sunat ni. Sunat sembahyang tu pula sunat kita kuat. Sembahyang tu pula sunat juga kita sembahyang di belakang maqam. Maqam apa? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Kalau tak mampu sembahyang di maqam Ibrahim, maksudnya apa? Contoh di maqam Ibrahim bukan mesti betul-betul belakang maqam tu, tak. Walaupun jarak jauh. Maknanya 500 meter daripada al-maqam. Itu dapat dah pahala sunat. Yang penting belakang maqam, mana depan kita tu maqam. Maqam Ismail, maqam Ibrahim. Faham tak? Itu maksud dia. Tidak disyaratkan betul-betul di belakang maqam untuk dapat pahala sunat. Fa illam yumkinhu fa fil hajri. Kalau tak mampu nak sembahyang di belakang maqam Ibrahim, kita sembahyang dalam hijr Ismail yang lengkuk tu. Sembahyang dalam tu. Tak tahulah boleh ke tak. Fa illam yumkinhu, kalau tak boleh juga sembahyang dalam masjid. Okey, faham tu? Tadi dalam apa kita sebut sembahyang belakang makam kan, tidak ada masalah kalau jauh. Cuma yang afdal jangan lebih jarak kita dengan jarak kita dengan makam Ibrahim itu 300 hasta. Itu yang afdal lah. Tapi kalau lebih pun masih dapat pahala sunat tu. Cuma pahala sunat pun dia ada level dia lah. Okey. Jadi dalam tertib yang disebut oleh Habib ke atas tu, pertama start dengan belakang makam. Kalau tak boleh sembahyang dalam Hajar Ismail. Kalau tak boleh juga sembahyang di Masjidil Haram. Dalam Bushral Karim disebut tertib yang lebih adaq, iaitu yang pertama sunat kita sembahyang di belakang makam Ibrahim. Kalau tak mampu dalam Kaabah dulu. Kalau tak mampu di bawah mizab, pancuran air tak, pancuran emas. Seterusnya kalau tak mampu di bawah mizab, di dalam masjid. Kalau tak mampu juga di Dar Khadijah, di rumah Sitina Khadijah di Makkah. Kalau tak boleh juga kita sembahyang di dalam tanah haram, walaupun bukan di masjid, di hotel kita. Yang penting dalam tanah haram. Kalau tak boleh juga sembahyanglah kat mana pun, kat rumah ke, kat jengka ke, tak, dekat balok ke, ikut mu lah, tak ada masalah. Faham tak? Sebab apa? Wala yakhruju waqtu rak'ataini madal hayah. Sebab sembahyang 2 rakaat tawaf ini tidak keluar waktunya sepanjang hidup. Maknanya kalau kita pernah tawaf dan kita tak sembahyang sunat 2 rakaat selepas tawaf, tak, kita boleh buat sunat tu sekarang kat rumah ni. Contoh saya kat jengka sekarang, saya sembahyang 2 rakaat, dapat juga pahala tu. Boleh? Naam. Yang ke-12 ad-du'a'u bil multazam. Sunat yang kita dituntut laksanakan ketika mana kita tawaf. Yang ke-12 ialah ad-du'a'u bil multazam, berdoa di satu tempat yang namanya multazam. Apa multazam? Wa huwa ma bainal hajaril aswad wal bab. Tempat yang berada di antara hajarul aswad, ni hajarul aswad dekat tepi ni. Tak. Dan juga pintu kat sini. Kat tengah-tengah tu, antara Hajar Aswad dan juga pintu tengah tu kita panggil multazam. Sunat berdoa di situ.
Dan Syekh tambahkan satu perkara kat sini, walaysa huwal baba kama yatawahhamuhu ba'dun nas. Multazam bukan pintu, tak. Sebagian manusia anggap pintu tu sebagai multazam, salah. Multazam ialah tempat di antara pintu dan al-hajarul aswad. Faham tak? Nah. Yang ke-13, ad-du'a bil hatim wa huwa ma bainal hajaril aswad wa maqami Ibrahim. Berdoa di Hatim, satu tempat yang berada di antara Hajarul Aswad dan juga maqam Ibrahim. Ni kalau orang yang dah pergi mungkin dia nampak gambaran lebih jelas lah. Kita yang tak pergi ni kita google lah. Keluar belaka gambar. Multazam tu kat mana, Hatim tu kat mana, maqam Ibrahim kat mana, Hijr Ismail kat mana, Syazarwan kat mana. Ada belaka dah. Rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami. Tak, tu lengkap di dalam Google. Tu mudah zaman sekarang nak belajar. Yang ke-14, asyurbu wa tadallu'u min ma'i zamzam. Minum, dan minum tu pula bagi kenyang molek. Bagi penuh perut ni dengan air zam-zam. Sunat. Wa yanwi qada'a hawaijih. Bila minum tu kita niat supaya Allah Ta'ala selesaikan, lunaskan kita punya hajat-hajat yang kita nak lah. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Sama ada berbentuk agama ataupun dunia. Boleh? Dalam kitab Manasik karangan Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, dalam perbahasan membincangkan sunat-sunat yang wajar kita laksanakan ketika mana minum air zam-zam, maka beliau menyebut summa zahabu ila zamzama wasyurbu minha. Kemudian pergi ke air zam-zam, minum, kemudian lepas minum tu tuang sikit, wasabu ala ra'sih, tuang air zam-zam di atas kepala kita. Wasyurbuhu jalisan, minum dalam keadaan duduk menghadap ke kiblat dan dengan 3 kali nafas. Minum alih kita mencawan tu daripada mulut kita, lepas tu minum pula 3 kali nafas lah. Wa musam, dan baca bismillah pada setiap kali nafas. Mana sekali minum, bismillahirrahmanirrahim, minum. Lepas tu kali kedua bismillah, minum. Kali ketiga bismillah, minum. Lepas tu setiap kali minum tu, akhir tu kita sebut alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, lepas tu alhamdulillah, wa hakadha. Lepas tu kita niat dengan minumnya kita akan air tersebut, kita capai dan dapat segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan hati kita menyebut apa? Allahumma innahu balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wahai Allah, telah sampai kepada aku sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam ini berdasarkan apa yang tujuan kita minum. Tu maknanya wa ana ashrabul minhu likadha, dan aku minum air ini untuk tujuan anak aku jadi orang yang salih, isteri aku jadi orang yang salihah, aku pula jadi ulama besar, dapat menyebarkan ilmu. Tak, itu niat-niat yang baiklah. Jadi ketika minum air zam-zam, kita niat dengan niat yang baik untuk kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu ayah kita. Wa yusammi ma arada wa yusammi ma arada wa ahammuhu al-maghfirata wa ahammuhu al-maghfiratu wa husnul khatimah faf'al li dhalika bi fadlik. Lepas tu sebut apa yang kita nak. Yang paling penting doakan untuk doa maghfirah, keampunan dan juga husnul khatimah. Dan Syekh sebut faf'al li. Bila kamu pergi ke sana, doa jugalah untuk aku. Bi fadlik. Thumma yashrabu lahu. Intaha. Selesai. Kama qala sahibu safati zuwa, baca atas balik. Washrab lima tuhibbu ma azamzami wa tuf wada'an wad'u bil multazami. Mas'alatun, satu masalah. Lau humila rajulun fi tawafi aw as-sa'i fahal yaqa'u 'anil hamil amil mahmul. Ni masalah apa dia? Kalau seorang pemuda dibawa di atas satu badan pemuda yang lain ketika mana tawaf ataupun ketika mana sa'i. Tawaf dan sa'i itu dikira untuk siapa? Adakah orang yang membawa ataupun orang yang dibawa? Jadi saya bawa Zaid duduk atas belakang saya ni, saya pun tawaf. Ataupun saya bawa Muhammad, saya pun sa'i. Sa'i itu dikira untuk siapa? Untuk Muhammad ke untuk saya? Boleh? Itu persoalan lah.
Adakah dikira untuk al-hamil, orang yang membawa ataupun mahmul? Apa? Nanti Abi buat tunggu kejap. Duduk situ kejap. Cuba pergi panggil ni. Buka cerita. Abi tak pandai. Ni Abi nak guna. Kejap Abi guna kejap Lepas tu Abi bagi adik Boleh? Okey. Adik pergi ambil mainan. Mana mainan yang banyak-banyak kat rumah ni? Ada. Pergi cari dalam bilik ada. Hospital dah. Fi thalathi halat yaqa'u 'anil mahmul. Dalam 3 keadaan maka tawaf itu dikira untuk orang yang dibawa. Mana orang yang ada atas belakang. Tak. Selain daripada tu, maka dikira tawaf ataupun sa'i itu untuk orang yang membawa al-hamil. Yang pertama, idza kana al-hamilu halalan wal mahmulu muhriman. Yang pertama, kalau yang membawa tu halal, maknanya saya halal. Saya halal ni bukan lawan kepada haram. Atau orang lain makruh. Muhammad apa dia makruh atau khilaful aula, bukan. Maksud halal kat sini maksud dia apa? Maksud halal kat sini saya bukan ihram. Wal mahmul muhrim, orang yang saya bawa tu dalam keadaan ihram. Jadi saya tolong bawa dia je lah. Saya ni bukan ihram. Saya bukan buat ihram. Saya tidak ihram haji, tidak ihram umrah. Maka ketika itu tawaf tu berlaku untuk mahmul, orang yang kita bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana al-hamilu muhriman wa tafa an nafsihi. Kalau saya yang membawa dalam keadaan ihram dan saya tawaf tu untuk diri saya, maka tawaf tu berlaku untuk diri saya, bagi diri saya. Boleh? Saya bukan, walaupun saya bawa orang atas belakang saya, tapi niat saya tawaf tu untuk saya. Dalam masa sama saya muhrim, maka tawaf tu berlaku untuk diri saya. Dikira untuk diri saya lah, bukan untuk mahmul. Yang ketiga, idza kana al-hamilu muhriman wa lam yatuf an nafsihi wa dakhala waqtu tawafihi wa lam yanwi hadha at-tawaf li nafsihi. Yang ketiga, idza kana al-hamilu muhriman, kalau orang yang membawa itu seorang yang muhrim. Saya ihram haji dan saya belum tawaf untuk diri saya lagi. Tak. Wa dakhala waqtu tawafi. Bila mana ada orang duduk atas belakang saya tu, tak. Ketika itu dah masuk waktu untuk saya tawaf. Mana selesai dah rukun-rukun yang lain, tinggal tawaf. Waktu masuk, telah masuk waktu untuk saya tawaf. Tak. Okey. Walam yanwi hadha tawaf li nafsi. Silap kita ni. Tersilap terang. Silap terang semula. Fi thalathi halat yaqa'u 'anil mahmul. Dalam 3 keadaan ini tawaf ataupun sa'i itu dikira untuk orang yang kita bawa. Silap terang. Yang pertama, idza kana al-hamilu halalan wal mahmulu muhriman. Dia loya buruk tadi hilang pakai lain dah. Ni penipu lara kita panggil. Tak, virus sekali. Idza kana al-hamilu halalan wal mahmulu muhriman. Kalau orang yang membawa itu halal, saya halal. Tak. Lepas tu yang saya bawa itu muhrim. Mana ihram haji. Maka tawaf itu sah dan berlaku untuk dikira untuk orang yang saya bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana al-hamilu muhriman wa tafa an nafsihi. Saya muhrim. Tak. Wa tafa mana dan telah tawaf. Gitu terjemahan dia. Saya muhrim. Ihram haji, tapi saya dah tawaf dah. Maka bila saya bawa seorang duduk di atas belakang saya dan saya pusing, maka tawaf tu dikira untuk dia lah, untuk mahmul tu. Adapun saya dah tawaf dah tadi, selesai dah. Gitu. Ketiga, idza kana al-hamilu muhriman wa lam yatuf an nafsihi wa dakhala waqtu tawafihi wa lam yanwi hadha tawaf li nafsihi. Yang ketiga ialah kalau saya orang yang membawa muhrim. Wa lam yatuf an nafsihi, saya belum tawaf. Kalau yang nombor 2 tadi saya dah tawaf, ni saya belum tawaf. Wa dakhala waqtu tawafi, dan dah masuk waktu untuk saya tawaf, tapi saya tidak niat tawaf tu untuk diri saya.
Jadi waktu tu memang waktu untuk saya tawaf. Tak? Saya pusing. Saya tak niat untuk diri saya pun tawaf tu. Maka tawaf tu berlaku untuk apa? Untuk mahmul, orang yang dibawa. Faham betul? Wa fi ghairi hadhil halat yaqa'u 'anil hamil. Selain daripada tiga keadaan ini, maka tawaf itu berlaku dan sah untuk al-hamil, orang yang membawa. Selesai. Faham betul? Nah, kita masuk pada bahasan seterusnya, rukun haji seterusnya, iaitu as-sa'yu, sa'i. Ar-rabi'u as-sa'yu huwa an yas'a 7 marratin baina jabalay as-safa wal marwah. Apa dia sa'i? Sa'i ni makna berjalan lah. Yas'a, menuju 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Berjalan daripada Safa pergi Marwah, Marwah balik ke Safa. Tu Safa Marwah ni bukit lah. Ni hikmah disyariatkan sa'i ni nak bagi kita ingat sejarah. Siapa nama? Ummunah, siapa? Isteri Nabi Ibrahim. Siapa nama isteri Nabi Ibrahim? Tak ingat dah aku pun. Siapa? Sitina Hajar. Tak, dia tawaf. Mana ketika mencari air tu, daripada Safa ke Marwah, daripada Marwah ke Safa. Jadi sempena itu disyariatkan as-sa'yu. Liqauli ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Wali hadis ya ayuhan nas is'au, wahai manusia, Nabi sebut bersa'ilah. Fa inna as-sa'ya qad kutiba 'alaikum, maka sesungguhnya sa'i telah diwajibkan ke atas diri kamu. Syurutus sa'i sittah, syarat-syarat sah sa'i ada 6. Syarat-syarat sah sa'i ada berapa? 6. Yang pertama, an yabda'a fi kulli witrin bis safa, hendaklah seseorang itu memulakan sa'i daripada Safa. Adik duduk diam. Nanti Abi bagi. Kejap Abi tak ada buku, Abi nak tengok ni. Dalam ni. Hendaklah sa'i dimulakan daripada setiap ganjil dimulakan daripada Safa. Maknanya yang pertama, yang ketiga, yang kelima, yang ketujuh daripada Safa. Lepas tu sampai ke Marwah. Marwah yang genap lah. 2, 3 Safa balik gitu. Jadi start daripada Safa, kita setiap daripada yang ganjil start daripada Safa, bermula daripada Safa. Jadi kita sa'i di Safa pada apa? Pada sa'i yang pertama, ketiga, kelima, ketujuh. Yang kedua, ayyabda fi kulli syaf'in bil marwah. Yang genap mesti start daripada Marwah, iaitu yang kedua, keempat dan yang keenam. Ini mudah je ni. Wa ay yakuna sab'an fa dhahabuhu marrah wa 'auduhu ukhra. Kemudian sa'i itu 7 kali. Nak kira 7 tu pergi sekali, maknanya daripada Safa Marwah sekali. Daripada Marwah ke Safa 2. Daripada Safa ke Marwah balik 3. Gitu, boleh. Sebahagian ulama sebut pergi balik tu 1. Beratlah sikit, tapi yang muktamad pergi tu 1, balik 2, pergi pula 3, balik 4, wahakadha. Jadi kita berakhir di mana ni? Safa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berakhir di Marwah. Nah, yang ketujuh, yang keempat, an yakuna ba'da tawafin sahih ruknin aw qudumin. Hendaklah sa'i itu dilaksanakan selepas satu tawaf yang sah. Dan tawaf yang sahih itu pula mesti salah satu daripada 2 tawaf. Sama ada selepas tawaf rukun yang kita panggil sebagai tawaf ifadah, ataupun selepas tawaf qudum. Tu boleh. Jadi kita diberi pilihan bila nak sa'i. Kita boleh sa'i selepas tawaf qudum ataupun selepas tawaf rukun. Tawaf qudum ni tawaf yang kita laksanakan bila mana kita mula-mula masuk ke Kaabah.
masuk ke Masjidil Haram, dalam masjid tu kita tawaf dulu. Okey, lepas tawaf tu kita boleh dah untuk sa'i. Tak? Okey. Ataupun kita sa'i selepas daripada tawaf rukun. Boleh? Jadi tak boleh kita sa'i selepas tawaf nazar, selepas tawaf sunat, tak boleh. Mesti selepas tawaf rukun ataupun selepas tawaf qudum. Duduk bawah. Yang kelima, adamu sarfihi li ghairihi. Tidak memalingkan perbuatan sa'i itu selain daripada untuk sa'i. Tu. Perlu diingat, yang pertama kita nak sebut, dalam sa'i itu kita tak wajib niat sa'i. Mana sebelum sa'i tu tak perlu dalam hati sahaja aku sa'i kerana Allah Ta'ala. Dalam tawaf, sebelum tawaf kita pun sahaja aku tawaf kerana Allah Ta'ala. Tak perlu. Sebab apa? Sebab bila kita niat ihram tadi, tak di miqat, maka niat untuk sa'i, untuk tawaf, untuk cukur apa semua tu dah termasuk sekali dah. Dikira lansam sekaligus. Jadi tak perlu dah kita niat berasingan untuk tawaf, untuk sa'i. Jadi apa maksud yang nombor 5 ni? Ada musarfihi li ghairihi. Maksudnya bila kita sa'i, kita tak boleh palingkan perbuatan kita sa'i itu selain daripada untuk sa'i. Maknanya gini. Contoh kita sedang sa'i. Bila sedang sa'i, kita tengok ada kawan kita kat depan. Kawan kita ni dah hutang, kawan kita ni hutang dengan kita RM3,000. 3-4 bulan dah tak bayar. Tak, kita pun percepatkan perjalanan kita, berlari kita, sebab nak pergi kerja dia. Kalau lambat tak lepas. Jadi sa'i kita untuk kali tu tak dikira. Sebab apa? Sebab kamu berjalan bukan atas nama sa'i tak, tapi kamu nak kerja orang tu. Ataupun kita pasangan suami isteri, tiba-tiba isteri kita di depan, ke mana tak tahu. Kita perasan, kita pun cepat bimbang, hilang lepas ni susah nak cari handset pula, bateri tak apa-apa nak ada. Jadi tujuan kita pergi ke depan laju-laju tu untuk apa? Untuk kita dapatkan isteri kita. Betul? Okey, perjalanan tu tak dikira. Faham tu? Okey. Bila masuk bab ni mesti ada kemungkinan ada orang tanya, ustaz, kalau kita gabung niat, maknanya saya berjalan tadi tu agak cepat tu, pertama nak kejar ke isteri tu lah duduk depan, yang kedua nak sa'i. Kalau kita gabung tidak ada masalah. Macam kita wuduk lah, musim tengah panas, kita berbasuh muka, niat nak angkat hadas, dalam masa sama niat nak ambil tabarruk, nak dapatkan kesejukan air, itu tak ada masalah. Yang tak boleh, kita hanya memalingkan untuk perkara lain. Faham tak? Yang keenam, adamu ta'arijil kathir an ma bainahuma fa in kana yasiran fala yadur. Ni wallahu alam, saya bincang kawan saya, dia kata maksud adamu ta'arij al-kathir ini, makna kita tidak keluar daripada lapangan mas'a yang lama. Sekarang ni tempat sa'i diluaskan. Tempat sa'i diluaskan. Ni Baitullahil Haram. Sebelah Baitullahil Haram tu, tak, sebelah masjid tu dia ada tempat sa'i yang lama. Disebabkan zahmah ramai orang, maka dibuat satu tempat sa'i yang baru sebelah dia. Boleh. Maka kalau kita sa'i di tempat yang baru tu, apakah hukum? Khilaf. Sebagian ulama kata sah, sebagian ulama kata tidak sah. Yang kata sah, mereka berdalilkan apa? Berdalilkan tempat yang baru juga termasuk di bawah kawasan sa'i zaman Nabi. Maka sah. Tak. Cumanya nak ihtiyat, maka kita tawaf kalau selagi mampu lah, selagi boleh, kita sa'i dalam mas'a yang lama, dalam mas'a yang lama, dalam tempat sa'i yang lama. Adik, bising adik? Faham tak? Dalam kitab yang lain disebut ardul mas'a yang lama, apa orang panggil? Lebar. Bukan panjang, lebar. Lebar sa'i, tempat sa'i yang lama dalam 35 hasta. Kalau tak silap saya lah, dalam kitab Mu'nis disebut lagu tu 35 hasta. Dia nakalkan daripada kitab lain jugalah. Faham tak? Jadi wallahu alam, saya faham gitulah nombor 6 ni. Jadi sebaiknya ihtiyat kita tawaf ataupun kita sa'i di tempat sa'i yang lama. Walaupun ada pandangan mengatakan sah juga kalau kita sa'i di tempat sa'i yang baru selepas diperbesarkan. Tak. Sebab apa? Mereka kata tempat yang diperbesarkan itu juga ialah merupakan tempat sa'i zaman Nabi dulu. Mana kawasan tu kawasan sa'i lagi, mas'a lagi. Tak. Tu. Faham tu? Nah.
Tapi nak berjaga-jaga macam saya sebut tu lah. Jadi jelaslah kalau kita sa'i di tempat yang memang bukan tempat sa'i, itu confirm tak sah. Yang jadi khilaf tu tempat sa'i yang diperbesarkan tu betul-betul sebelah dengan tempat sa'i yang lama. Maka sebahagian kata sah, sebahagian kata tidak sah, wahakala. Dan nak ambil pandangan yang sah pun tidak ada masalah lah. Tidak susah juga. Semua nak sa'i tempat yang lama tu penuh kat situ, jadi tak bergerak lah. Tak. Nah, tapi kalau tak ada orang sangat, kita ambil tempat yang lama. Nah. Waqtu sa'i, waktu untuk bersa'i. Ay yakuna ba'da tawafin sahih. Jadi kita dah selesai bincang 6 syarat bagi sah sa'i. Kita nak masuk waktu sa'i, bila nak bersa'i. Ay yakuna ba'da tawafin sahih. Waktu sa'i ialah selepas tawaf yang sahih. Tawaf yang sah. Boleh sama ada tawaf yang sah itu tawaf qudum ataupun tawaf ifadah, tawaf rukun. Wala yakhruju waqtuhu madal hayah. Sa'i pun waktunya tidak keluar sampailah kita mati. Jadi macam tawaf juga. Jadi kalau terlepas waktu untuk sa'i, maka kita boleh sa'i selepas-lepas tu, tak ada masalah. Dia tak ada waktu keluar sampailah kita mati. Cumanya selagi mana tak sa'i ni, tak selesai rukun dengan baik, kita dalam keadaan ihram lah. Bila ihram haram kita lakukan beberapa perkara lah. Susah lah maknanya. Sunanus sa'i, sunat sa'i. Baca lagi, baca. Yang pertama, al-irtiqa' 'ala as-safa wal marwah qadra qamatil lirajul. Sunat kita naik di atas Jabal Safa dan juga Jabal Marwah sekadar ketinggian berdirinya seorang pemuda. Boleh. Sunat naik tu ini pula bagi lelaki lah. Tak. Sunat naik lelaki ataupun perempuan. Cuma ketinggian tu sekadar qamah lirajul. Satu sekadar berdirinya seorang lelaki. Boleh. Jadi kalau kita ke tanah haram, dia ada dah dia punya garisan ataupun kita sebut lampu isyarat. Tak, yang menunjukkan itu permulaan tempat Safa dan perakhiran tempat Marwah. Maknanya kalau kita nak sa'i, mesti kita start sebelum daripada garisan tu dan kita habis di Marwah tu selepas daripada garisan di sana di Marwah. Itu yang paling simple lah. Aqallul kamal. Tapi yang comel, yang sunatnya kita naik ke atas lagi. Masalah sekarang ni disebut kat sini naik jabal. Jabal kat sini tak ada dah lah. Jabal ni gunung ataupun bukit. Bukit Safa Marwah tak ada dah kat sana tak. Diratakan belaka dah. Jadi wallahu alam, adakah sunat tu masih kekal? Kalau kekal lagu mana nak buat? Saya tak boleh nak cerita jelas sangat sebab saya pun belum pergi. Tapi rasa memang dah tak ada dalam benda tu. Jabal tu tengah-tengah bangunan apa semua takkan ada jabal. Kalau lagu mana Abu Khalil, Ustaz Abu Khalil. Yang kedua, az-zikru wa du'a ala fi kulli syaut. Berzikir dan berdoa bagi setiap pusingan. Banyakkan zikir dan banyakkan doa. Yang warid lah, dia ada zikir-zikir dan doa yang warid, kita doa yang tu dulu. Yang ketiga, al-mashyu ala hayyinatin fi jami'i sa'yih. Berjalan dengan tenang pada keseluruhan sa'inya. Wal harwalatu bainal milaini wal al-akhdaraini lidh-dhukur dunal inath. Jadi kita sunat berjalan tenang, relax, baca doa, berzikir. Tak. Cumanya ada kita sebut sebagai dua garisan ataupun boleh jadi dua apa orang panggil tu, lampu isyarat yang warna hijau. Contoh ni tempat sa'i, sepanjang ni tempat sa'i kan. Okey, tengah tu dia ada garisan hijau ataupun ada lampu isyarat hijau. Dalam kawasan tu sunat kita harwalah. Harwalah ni berlari anak. Jadi mula-mula berjalan biasa. Sampai point tu nak berlari anak. Lepas point tu berjalan biasa balik. Lepas tu pusing balik. Bila pusing tu samalah.
Sampai point tu berlari anak. Lepas habis point tu kita pun jalan biasa balik. Wahakadha. Fahimun? Nah. Cuma lari anak tu jangan sampai menyakiti orang lain lah. Yang keempat, al-muwalatu baina marratis sa'i, berturut-turut antara bilangan-bilangan sa'i. Maknanya Safa Marwah, Marwah Safa, terus sampailah selesai 7 kali. Dengan mana kalau kita nak rehat selepas satu daripada Safa Marwah sampai Marwah, rehat dulu setengah jam, lepas tu baru sambung pula, lepas tu rehat pula 20 minit. Boleh, tidak ada masalah. Tak? Boleh jadi orang-orang dah berumur ni perlu rehat. Nombor 5, ayakuna ala taharati minal hadathi wan najas, suci daripada hadas kecil, hadas besar dan juga daripada najis. Sunat, tak wajib. Maknanya kalau orang tu berhadas besar sekalipun, sa'i dia sah. Cuma tak comel lah. Yang keenam, al-muwalatu bainahu wa bainat tawaf wa raq'atayhi wal istislam. Berturut-turut antara sa'i dan tawaf. Berturut-turut antara sa'i dan tawaf. Kita sebut tadi sa'i mesti selepas tawaf yang sahih. Jadi selepas saja kita tawaf, terus kita sa'i, tak payah tunggu. Boleh? Ataupun begini, al-muwalatu bainahu wa bainat tawafi wa raq'atayhi wal istislam. Berturut-turut antara tawaf dan juga sembahyang 2 rakaat selepas tawaf dan juga istislam. Maknanya gini, lepas kita tawaf, kita sembahyang 2 rakaat, terus sembahyang 2 rakaat sunat tawaf, lepas tu kita istislam, lepas tu terus kita sa'i. Tu sunat berturut-turut. Okey, yang ketujuh, al-ityanu bil ad'iyah al-waridah athna'ah. Kita datangkan doa-doa yang warid ketika mana sedang sa'i. Doa yang tidak warid daripada Nabi, yang datang daripada ulama juga boleh. Tapi yang kita perlu dahulukan ialah doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, ayakuna mastural aurah ma baina surah wa rukbah ghaira sawatain. Ayakuna mastural aurah, maknanya tutup aurat lah, antara pusat dan lutut, bagi lelaki boleh. Sunat. Maknanya kalau kita tawaf seorang-seorang, tak ada orang kan, seorang-seorang kita je tawaf, maka kalau kita pakai underwear sahaja ataupun kita pakai boxer sahaja, tutup kemaluan depan, kemaluan belakang, bukan kita lah, orang lain. Tak. Maka tawaf tu sah, walaupun nampak pusat, walaupun nampak lutut. Tak. Bila kita khalwah seorang-seorang, lelaki ni dia wajib tutup kemaluan depan, kemaluan belakang, tanpa sebagai hajat tak boleh buka. Boleh. Maka kalau dia tawaf, dia tutuplah bahagian depan belakang tu, tapi pusat nampak, lutut nampak, sah lagi, tidak ada masalah. Cuma bila tawaf di hadapan orang, wajib tutup lah. Hari ni tak ada dah tawaf seorang-seorang ni, sa'i seorang-seorang ni. Faham tak? Okey, yang ke-9, al-ittiba' kama taqaddama fi sunanit tawaf. Kita sunat ittiba', seperti mana yang telah lalu lah. Jadi ketika sa'i pun sunat kita ittiba', buka kita punya bahu belah kanan ni. Satu masalah disebut kat sini, kita tutup dengan masalah ni lah. Azan dah. Ayyuhuma afdal as-sa'yu ba'da tawafil qudum atau ba'da tawafil ifadah? Yang mana lebih afdal? Sa'i selepas tawaf qudum ataupun selepas tawaf ifadah? Kita sebut tadi sa'i syarat nak sah mesti dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf qudum ataupun tawaf ifadah. Soalannya mana yang lebih afdal? Maka padanya ada khilaf. Fal afdalu as-sa'yu ba'da tawafil qudum inda Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar sebut sa'i selepas tawaf qudum lebih baik, sebab Nabi buat gitu. Jadi kita pergi ke Mekah, tawaf qudum, lepas tawaf qudum terus sa'i. Itu yang paling syamil di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ramli dipandang pada sudut lain, maka Imam Ramli menyebut wa inda Ramli ba'da tawafil ifadah, sunat kita afdalnya kita sa'i selepas daripada tawaf ifadah, selepas daripada tawaf ifadah.
Lianna, apa alasan di sisi Imam Ramli? Lianna syarta as-sa'i an yakuna ba'da tawafin sahih. Kerana syarat nak sah sa'i mesti selepas tawaf yang sahih, kata Imam Ramli. Wala yakhlu tawaful qudum ghaliban min lamsil mar'ah al-ajnabiyyah fayubtiluhu 'ala al-mu'tamad. ولأن طواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول. أيوه. Jadi kita sebut tawaf sa'i mesti dilaksanakan selepas tawaf yang sahih. Tak tu syarat nak sah. Apa syarat nak sahnya sa'i? Mesti dilaksanakan selepas tawaf yang sah. Jadi Imam Ramli sebut, bila kita tawaf kudum, ketika itu pakaian kita kita tak boleh lagi pakai pakaian yang menutup anggota badan, menutup tubuh. Maka terbuka bahagian tangan, bahagian kaki kan. Jadi kemungkinan untuk kena kemungkinan lelaki nak sentuh perempuan ataupun tersentuh tu ada. Maka ianya batal ikut pandangan yang mu'tamad. Wa li'anna tawaf al-ifadah, bila batal maka tidak sahlah kita punya tawaf kudum. Bila tidak sah tawaf kudum, maka tidak sah juga sah sa'i. Tu dia pandang pada sudut kebiasaan tawaf kudum tu ada berlakunya persentuhan antara lelaki dan perempuan. Sebab waktu tu kita masih berihram dan tidak memakai pakaian yang lengkap lah. Tak. Mana kita tak boleh pakai lagi pakaian yang muhit, yang meliputi badan. Walianna tawaf al-ifadah yakunu ba'da tahallul al-awwal. Fayalbasu min al-muhit malabis ya'man biha min intiqadi wudu'ihi fi tawaf. Berbeza kalau selepas tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni berlaku selepas kita tahallul awal. Bila kita dah tahallul awal, maka halal bagi kita semua perkara melainkan perempuan. Akad nikah, setubuh itu tak boleh. Tapi nak pakai pakaian yang muhit, tidak ada masalah. Bila kita pakai pakaian yang muhit, maka dia menutup seluruh badan. Menutup seluruh badan. Pakai stoking boleh, pakai sarung tangan pun boleh. Maka untuk batalnya tawaf ifadah tu kemungkinan dia kecil. Maka Imam Ramli sebut sah tawaf, kemudian selepas tu sahlah sa'i. Faham tak? Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung al-khamis al-halqu aw at-taqsir. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.